Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan ajar cara-cara untuk korang booking Grab. First kali korang kena buka korang punya apps Grab. Kemudian korang tekan dekat car. Untuk kawasan yang bulatan warna biru tu sebenarnya kawasan untuk korang punya Grab driver pick up korang dekat mana. So korang just tekan dekat situ dan korang pilih kawasan yang betul-betul berdekatan dengan kawasan korang. Make sure korang kena pilih betul-betul sebab takut Grab driver korang tak jumpa korang dekat mana. Ok, saya tekan Elevate Malaysia. Kemudian lokasi ke mana yang korang nak pergi. Kita ambil contoh Melaka Central. Ok, kita tekan Melaka Central. Ok, lepas korang dah pilih kawasan, korang pilih cara pembayaran yang korang nak pilih. Kalau korang nak cash, korang biarkan je lah kat situ. Misal kata korang nak bayar guna cara lain, korang tekan dekat perkataan cash tu, korang tekan add payment method. So korang kat sini boleh pilih lah top up kredit ke, kredit or debit card ataupun PayPal. So dekat sini korang just masukkan information korang punya kad lah kalau korang pilih debit kredit tadi. Okay, sekarang ni saya pilih cash. Kemudian bila dah confirm cara pembayaran, korang tengok jenis-jenis Grab yang korang rasa sesuai untuk bajet korang. Kita just ambil Just Grab untuk RM22. Kemudian korang tekan book Just Grab. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan apakah itu kenderaan e-panggilan atau lebih dikenali sebagai e-hailing. Maksud pengangkutan ialah merujuk kepada kenderaan yang membawa seseorang atau sesuatu dari tempat ke satu tempat yang lain, biasanya pada jarak yang lebih jauh berbanding jika berjalan kaki. Sistem pengangkutan biasanya boleh dibahagi kepada beberapa pembahagian bergantung pada cara ia bergerak, kuasa dan lain-lain. Pengangkutan terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu pengangkutan melalui jalan darat, pengangkutan melalui jalan air dan pengangkutan melalui jalan udara. E-panggilan terdapat beberapa jenis yang ada di Malaysia dan di seluruh negara. Yang antaranya ialah Uber, Grab dan juga MyCar. Antara agensi yang terlibat dalam e-panggilan antaranya ialah agensi pengangkutan awam darat, iaitu APAD. Agensi pengangkutan awam darat APAD adalah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia yang bertanggungjawab dalam merancang dan menentukan dasar, program dan strategi berkaitan pengangkutan awam darat bagi meningkatkan sistem pengangkutan awam negara yang menjadi teras bidang keberhasilan utama negara. Ia juga mengawal dan menguasai semua perkara yang berkaitan dengan pengangkutan awam darat yang mempunyai bidang kuasa ke atas semenanjung Malaysia. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, Jabatan Kereta Api dan Kementerian Pelancongan terus menjalankan kuasa masing-masing di Sabah dan di Sarawak. Selain itu, Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia merupakan salah satu daripada jabatan di bawah bahagian darat Kementerian Pengangkutan Malaysia. Ia bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan kaunter untuk pelesenan kenderaan dan pemandu serta menguasa Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk memastikan pemandu yang berhemah dan kenderaan yang selamat. Antara fungsi bahagian pelesenan kenderaan ialah menjalankan kajian, membangunkan dan membantu projek-projek e-kerajaan, pendaftaran baru, pertukaran hak milik dan mengemaskini akta dan kaedah yang berkaitan. Selain itu, menyelaraskan aktiviti pendaftaran dan pelesenan kenderaan, perdagangan dan persendirian. Dan akhir sekali, mengurus, menyimpan dan penyelenggaraan rekod-rekod kenderaan termasuk di pusat penyimpanan rekod. Baik, seterusnya adalah fungsi agensi pengangkutan awam darat iaitu APAD. Baik,
semua perkara yang berkaitan dengan pengangkutan awam darat dan mempunyai bidang kuasa di semenanjung Malaysia. Fungsinya yang lain adalah kuasa merancang, iaitu mewujudkan rancangan induk untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang komprehensif, bersepadu dan lestari. Seterusnya adalah kuasa kawal selia, iaitu memantau dan mengawal selia piawaian prestasi pengendali melalui pelesenan. Baik, kita akan ke slide seterusnya adalah fungsi Jabatan Pengangkutan Jalan. Baik, antara fungsinya adalah menjalankan kajian, membangun dan memantau projek-projek kerajaan, pendaftaran baru, pertukaran hak milik dan mengemanskini akta dan kaedah yang berkaitan. Seterusnya adalah melaraskan aktiviti pendaftaran dan pelesenan kenderaan, perdagangan dan persendirian. Yang terakhir adalah menguruskan penyimpanan dan penyelenggaraan rekod-rekod kenderaan termasuk di pusat penyimpanan rekod. Untuk pengetahuan fungsi Jabatan Pengangkutan Jalan bukan ini saja, ada lagi. Baik, ini yang saya dan rakan-rakan yang dapat senaraikan. Okey, kita akan teruskan ke slide. Baik, apakah peraturan pemandu Grab? Ini yang kita akan bahaskan, tajuk yang kami bahaskan sebagai kumpulan. Okey, yang pertama adalah lesen PSV. Kedua adalah permit kenderaan E-panggilan dan pelekat E-panggilan. Ketiga adalah insurans E-panggilan. Keempat adalah pemeriksaan kenderaan Puspakom. Okey, ya. Keselamatan dan kawalan Grab semasa COVID-19. Baik, untuk pengetahuan, kita sudah pemaklum bahawa COVID-19 ni sudah menular di kalangan masyarakat kita. Jadi bagus bagi pihak Grab untuk mengambil inisiatif seperti ini, iaitu meletakkan SOP, iaitu keselamatan dan kawalan Grab semasa COVID-19. Baik, antaranya adalah yang pertama, penumpang dan pemandu mestilah memakai pelitup muka sepanjang perjalanan. Yang kedua adalah setiap pemandu telah membuat pengesahan pernyataan kesihatan diri. Penumpang atau pemandu boleh membatalkan perjalanan tanpa dikenakan denda jika salah seorang daripada anda tidak sihat atau tidak memakai pelitup muka. Baik, yang seterusnya adalah penumpang diminta untuk membersihkan tangan sebelum masuk ke dalam kenderaan. Yang seterusnya adalah meminta sumburan pembersih kuman dan pembersih tangan dan gunakannya semasa perjalanan. Yang terakhir adalah pembayaran dilakukan melalui Grab Pay Credit untuk mengurangkan kontak antara pemandu. Baik, yang terakhir kita beralih kepada kadar bayaran. Baik, yang pertama adalah tambang setiap perjalanan adalah berdasarkan jarak perjalanan dan juga berdasarkan permintaan yang tinggi. Yang kedua, tambang minima adalah RM5. Ketiga, kiraan tambang untuk Grab bukan lagi ikut kilometer semata-mata, tapi berdasarkan pada jarak dan masa. Okey, keempat, kebiasaan yang pula, Grab akan menggunakan kelajuan mandu 60 km sejam dan 80 km sejam bagi jalan besar. Baik, sebagai contoh perjalanan 10 km, seperti anda dapat lihat kiraan itu, semula sekali jumlahnya adalah RM9. Baik, itu saja dari saya rasa itu saja dari kumpulan kami. Minta ampun dan maaf yang kurang datang dari saya, yang terbaik itu datang daripada Allah SWT. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.